Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, insyaAllah hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita berkaitan dengan mata pelajaran akhlak. Baik, sebelum tu terlupa maklimah nak tanya antum. Kaifahalukum? Apa khabar semua? InsyaAllah mu'alim dan mu'alimah sentiasa mengharapkan antum dan kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat, sihat dan sejahtera, ya, dan sentiasa bersemangat dalam pembelajaran dari hari demi hari demi hari demi hari. Ya, insyaAllah sentiasa bersemangat. Baik, sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, maklimah minta antum keluarkan buku teks akidah dan buka muka surat 14. Ya, keluarkan buku teks akidah dan buka muka surat 14. Baik, insyaAllah pada hari ini kita akan masuk tajuk yang kedua, tajuk baharu, tajuk yang kedua iaitu sifat-sifat orang bersyahadah. Ya, sifat-sifat orang bersyahadah. Baik, dalam tajuk ini antum akan belajar 4 sifat orang bersyahadah. Ya, 4 sifat orang bersyahadah. Untuk hari ini maklimah akan sentuh sifat orang bersyahadah yang pertama, iaitu yang berada di unit 1, iaitu sifat berani. Okey, sifat berani. Okey, baik, kita teruskan. Baik, sifat berani ini terbit daripada pegangan syahadatain. Apa maksud syahadatain? Ya, 2 kalimah syahadah. Apa lafaz syahadatain? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang bermaksud tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Ya, sifat berani ini terbit daripada keyakinan, pegangan dengan 2 kalimah syahadah. Jadi terbitlah sifat berani. Ya, yakin seyakin-yakinnya tiada Tuhan melainkan Allah dan yakin seyakin-yakinnya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Baik, sifat berani ini terbit dengan keyakinan bahawa Allah yang maha berkuasa dan menentukan sesuatu. Allah yang menentukan segalanya. Okay? Allah yang takdirkan itu, Allah yang takdirkan ini. Okay? Buruk baik semua daripada Allah. Segala perkara yang memberi manfaat ataupun memudaratkan tu maksudnya sesuatu yang bermanfaat ataupun sesuatu yang mudarat adalah daripada Allah. Baik, kita masuk kepada sifat berani. Apa itu sifat berani? Apa yang dimaksudkan dengan berani? Baik, yang pertama, tidak takut kepada sesiapa melainkan Allah. Ya, tak takut pun dengan sesiapa. Ya, dia yakin dia betul, dia yakin dia benar, dia buat sesuatu itu dengan betul, tidak melanggar syariat, tidak melanggar undang-undang. Ya, dia tidak takut pun kepada sesiapa melainkan Allah. Yakin dengan Allah. Yang kedua, tidak takut kepada sesama makhluk, sama ada yang boleh dilihat ataupun tidak. Makhluk yang boleh dilihat, makhluk yang tadi sesiapa tu lebih kepada manusia, fokus kepada manusia. Ni tidak takut kepada sesama makhluk, makhluk-makhluk yang lain. Seperti haiwan, lipas, cicak. Okey, ya. Yang boleh dilihat. Yang tak boleh dilihat, hantu. Ya, malam-malam tutup lampu bilik air, nak pergi ke bilik air, nak masuk balik bilik, tutup lampu bilik air, pum, terus lari. Kenapa? Takut. Takut apa? Takut hantu.
sesuatu yang tak boleh dilihat. Ya, sepatutnya tak perlu takutlah. Kerana apa? Kerana Allah itu ada, kan? Allah bersama kita. Okey, baik. Yang ketiga, berani menyatakan dan melakukan perkara yang benar. Okey, berani menyatakan. Dia cakap benda yang betul. Dia tak tipu. Kenapa nak tipu walaupun kena marah? Kenapa? Tak apalah, marah pun marahlah. Ana tak takut. Sebab benda itu betul. Buat perkara yang betul. Kenapa nak takut? Kan? Solat. Waktu solat, okey, berhenti main. Pergi solat. Kena marah dengan kawan-kawan. Kenapa nak takut? Kan? Okey, baik. Benda yang betul. Okey, menyatakan sesuatu yang betul. Bercakap benar. Okey, baik. Yang keempat, tidak takut jika terpaksa berhadapan dengan kesusahan. Ya, dia tak takut berhadapan dengan kesusahan. Setengah orang dia takut susah. Dia takutlah nanti nak makan apa. Ya, kena ancam. Contoh kalau macam berkaitan dengan agama, dia diancam untuk keluar daripada Islam, masuk agama lain. Kalau kamu masuk agama A, contoh kalau kamu masuk agama A, kamu akan kaya, kamu akan dapat duit, tiap-tiap bulan dapat duit 200, 300, 400, 1000. Kamu akan dapat makanan, dapat pakaian, dapat kereta, dapat tajaan. Tapi dia tak pilih yang tu. Sebab apa? Sebab dia yakin Allah ada. Kan? Allah yang menentukan segalanya. Jadi buat apa dia nak pilih yang itu? Tak apalah, biarlah susah. Kan? Allah bersama kita. Dan segala rezeki di atas muka bumi ini adalah milik Allah. Kalau Allah nak bagi, Allah bagi. Kalau kaya pun, tapi Allah nak tarik sekali mata, pun boleh jadi susah. Kan? Okey, baik. Seterusnya. Okey. Okey, baik. Sesungguhnya makhluk itu tidak mampu mendatangkan apa-apa kepada kita. Ya, kepada seseorang. Tak mampu nak memberikan manfaat kepada seseorang. Tak mampu nak memberikan kemudaratan. Nak menyusahkan seseorang. Ya, sebab makhluk itu pun dijadikan oleh Allah. Jadi seseorang yang berani ini, dia akan sentiasa yakin bahawa Allah itu ada, Allah itu akan memberikan perlindungan, pertolongan kepadanya kerana menegakkan kebenaran. Ya, dia berani bercakap benar, dia berani melakukan sesuatu yang benar. Dia tak takut dengan orang lain, dia tak takut dengan makhluk lain. Kerana apa? Kerana dia yakin bahawa bila dia bertindak benar, bila dia bertindak dan menyatakan sesuatu yang benar, Allah akan bantu dia. Allah akan tolong dia. Allah ada. Kan? Baik. Seterusnya. Okey, baik. Seterusnya kita tengok muka surat 15. Okey, buka muka surat 15. Okey, di atas muka bumi ini, di atas dunia ini tak ada seorang pun yang hebat, yang kuat, yang gagah, melainkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak kuat kalau dia tak beriman. Dia tak hebat kalau dia tidak beriman. Ya, tak ada siapa pun yang hebat kalau dia tidak beriman kepada Allah. Baik, kita tengok contoh-contoh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Rasulullah sendiri. Ya, Rasulullah sendiri dan juga sahabatnya tidak rasa takut untuk menyebarkan Islam. Ya, mereka tidak berasa takut, sedikit pun tak berasa takut untuk menyebarkan Islam walaupun mereka mendapat tentangan yang hebat daripada orang-orang kafir. Walaupun ada di antara mereka yang disiksa teruk. Ya, melihat sahabat yang disiksa sedikit pun tidak melunturkan semangat para sahabat yang lain dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan syiar Islam. Jadi di sini
keberanian para sahabat dan juga Rasulullah wajar dijadikan contoh. Contoh kepada kita. Ya, mereka yang berani menyatakan kebenaran, berani melakukan sesuatu yang benar sekalipun nyawa mereka terancam, mereka tidak pernah takut. Ya, itu adalah contoh Rasulullah dan juga para sahabat. Jadi kita wajar ambil sifat berani ini untuk kita tanam dalam diri kita. Kan? Kita kena jentik sikit, kena ugut sikit, kita dah takut. Kan? Itu kita. Jadi kita ambil contoh para sahabat ni, tanamkan dalam diri kita, wujudkan dalam diri kita. Ya, sifat berani. Perlunya ada sifat berani. Okey, baik. Okey, ini adalah beberapa contoh daripada kisah sahabat-sahabat dan juga sahabiat yang boleh kita ambil untuk dijadikan sebagai iktibar, ya, daripada sifat keberanian mereka semua. Baik, yang pertama, kisah Bilal bin Rabah. Ya, kisah Bilal yang mempertahankan syahadahnya, sungguh pun dia disiksa dengan teruk oleh tuannya. Kisah yang kedua, kisah Saidina Abu Bakar. Mengisahkan tentang apa? Tentang keberanian Abu Bakar menemani Rasulullah di Gua Thur dan melindungi baginda daripada ancaman orang-orang musyrikin. Dan kisah yang ketiga adalah contoh daripada sahabiat, ya, seorang wanita, sahabat wanita, Asma binti Abu Bakar, ya, sanggup menghantar makanan kepada Rasulullah dan ayahnya iaitu Abu Bakar di Gua Thur semasa peristiwa hijrah. Siapa kata berani ini untuk lelaki saja? Takkan? Perempuan pun perlu ada sifat berani. Contoh pun ada diberi, iaitu contoh daripada kisah Asma binti Abu Bakar. Baik, selain daripada tu, antum boleh baca, boleh Google cerita tentang dosa Sa'labah. Ya, dosa Sa'labah, pengakuan daripada Sa'labah tentang dosa dia kepada Rasulullah. Ya, sehingga kan Sa'labah ini rasa berdosa sangat-sangat, ya, dengan hanya melihat seorang perempuan yang bukan mahram, sehingga Sa'labah ini bertaubat 40 hari 40 malam menyendiri, malu nak bertemu dengan Rasulullah. Kerana apa? Kerana dosa dia. Jadi antum boleh search, boleh baca cerita tentang dosa Sa'labah. Okey, baik. Seterusnya, okay, ini adalah hadis, ya, petikan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, kita baca sama-sama. Qulil haqq walau kana murran. Qulil haqq walau kana murran. Apa maksudnya? Berkatalah benar walaupun pahit. Pahit sedap tak? Tak sedap kan? Tapi kita kena juga berkata benar walaupun benda tu tak sedap didengar. Ya, walaupun benda tu kurang enak, kan? Jadi berkatalah benar walaupun pahit, ya. Jadi kita baca sama-sama lagi sekali. Qulil haqqa walau kana murran, ataupun kita berhenti. Qulil haqq walau kana murran. Berkatalah benar walaupun pahit. Baik, seterusnya ialah kesimpulan, ya, kesimpulan daripada sifat berani ini. Ya, kesimpulan daripada sifat-sifat orang yang bersyahadah. Okey, yang pertama, syahadah akan menjadikan seseorang itu bersifat berani. Kerana apa? Mula tadi dah cakap, yakin dengan syahadatain. Kan? Bersaksi bahawa Allah itu ada, Nabi Muhammad itu bersuruh Allah. Yakin dengan Allah itu ada, Allah itu wujud. Jadi, syahadah ini menjadikan seseorang itu bersifat benar. Yang kedua, orang yang berani menyatakan kebenaran dan melakukan sesuatu yang benar akan dipandang mulia. Dia tak menipu, dia tak cakap tak berbelit-belit, ya. Dia akan dipandang mulia. Yang ketiga, orang yang berani sanggup menghadapi kesusahan. Ya, seperti contoh yang tadilah. Yang keempat, keberanian akan mendorong seseorang untuk berusaha bersungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita. Okey, mendorong seseorang melakukan dengan sesuatu yang bersungguh-sungguh, ya, untuk mencapai cita-cita dia. Jadi,
Yang penting sesuatu yang benar lah, ya. Dan yang terakhir, orang yang berani hanya takut kepada Allah, mereka juga yakin akan mendapat perlindungan daripada Allah. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Baik, itu saja daripada Mukadimah. Baik, sebelum tu, untuk tugasan minggu ini, Mukadimah minta kita sama-sama menghafal petikan hadis tadi, ya, petikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafal berserta maksudnya. Hafal berserta maksudnya. Okey, baik. Qulil haqqa walau kana murran. Berkatalah benar walaupun pahit. Baik, sekian itu saja daripada Mukadimah. InsyaAllah kita jumpa malam nanti di Google Meet jam 9 malam. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.